Bersama saya Asfar Syaizal bin Cik Daud. Saya Sharifah Nabihah binti Syed Abdul Nasir. Bersama saya Fatin Aina binti Zalino akan mengupas tentang tajuk kepelbagaian falsafah dan agama tamadun Cina. Terdapat beberapa agama di tamadun Cina seperti agama Confucianism, agama Taoism, Moism, Legalism dan Islam. Agama-agama tersebut di tamadun Cina mempunyai pelbagai falsafah tersendiri. Kami ada menanyakan beberapa orang awam dan juga beberapa orang pakar dan bertanyakan sedikit sebanyak tentang agama-agama di tamadun Cina. Berikut adalah jawapan-jawapan daripada orang-orang awam yang sempat kami menemu ramai. Orang awam yang pertama ialah Muhammad Amir Syahmi bin Amri, seorang pelajar muzik. Yang kedua ialah Majlifah binti Ismail. Untuk jenis yang agama lain yang saya dapat tahu, dia terdapat 3. Itu agama Legalism, yang kedua Taoism, yang ketiga adalah Confucianism. Ada tamadun Cina ni Legalisme, Taoisme, Confucianisme. Jadi falsafah dalam diri saya adalah saya perlu menetapkan apa impian saya pada masa depan. Falsafah saya kedua pula, saya kena plan macam mana saya nak mencapai impian saya tu. Dan matlamat ketiga saya dalam kehidupan saya, falsafah saya adalah merancang apa yang perlu dibuat selepas impian ataupun cita-cita saya tercapai. Kedua ialah work harder, dream higher. Pendapat saya, agama sangat penting. Tanpa agama, kita tiada macam matlamat dalam hidup, tiada disiplin dan tiada arah tuju. Agama ni dia dapat bimbing seseorang manusia ni from bad parts to right parts. Kami juga ada menemu ramah beberapa orang pakar dan menanyakan beberapa hal tentang agama-agama di tamadun Cina. Cina, especially di Malaysia, apa yang kita tengok, kepercayaan tu masih lagi dilaksanakan. Contohnya seperti sambutan Tahun Baru Cina, mungkin berlandaskan sesuatu kepercayaan di dalam sesuatu budaya, sesuatu kelompok manusia yang mana mereka perlu raikan. Yang keduanya contohnya seperti meraikan kubur, iaitu mengingati nenek moyang mereka yang telah meninggal dunia. So pada masa itulah mereka mengemas, membersihkan kubur beramai-ramai, berkeluarga, dan di situlah mungkin akan mengingati sejarah nenek moyang mereka. Tapi mungkin itu juga yang dituntutkan dalam fahaman-fahaman mereka. Yang pertama, kita rujuk kepada satu rekod Bancian Penduduk dan Perumahan Malaysia yang telah diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, yang telah menjelaskan bahawa terdapat 19.2% atau 5.6 juta penduduk Malaysia yang merupakan penganut Buddha, termasuklah daripada etnik orang Cina itu sendiri. Kerana masih lagi wujud beberapa ciri-ciri yang ada pada masyarakat, yang ada pada agama-agama tersebut, masih lagi wujud pada masyarakat hari ini di Malaysia. Contohnya ciri-ciri humanisme, iaitu kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian intelektualisme, itu yang mementingkan kepada daya fikir dan ilmu, serta rasionalisme, iaitu yang melibatkan pertimbangan dan penilaian berdasarkan akal logik. Mereka ini berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak mereka melalui sekolah-sekolah persendirian yang telah dibiayai sendiri oleh mereka, tanpa mengharapkan langsung bantuan daripada orang luar ataupun peruntukan luar. Dan walaupun kalau kita lihat mereka ni daripada golongan yang berpendapatan tinggi, daripada keluarga ahli perniagaan, walaupun kita kata anak mereka ni mampu mewarisi legasi perniagaan mereka, tetapi mereka tetap mementingkan pendidikan supaya anak-anak mereka bermula daripada peringkat rendah sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi untuk menguasai bidang ilmu. Selain agama Buddha, rakyat Cina di negara Malaysia masih lagi mengamalkan agama Confucianism dan agama Taoism. Ini dapat dibuktikan dan dilihat daripada beberapa perayaan yang masih kekal sehingga hari ini, iaitu Qin Ming. Oleh kerana dalam ajaran Confucianism amat mementingkan keluarga, maka untuk mendapatkan anak adalah penting
supaya mendapat anak secara sah. Rakyat Cina di Malaysia masih juga mengamalkan agama Taoism. Dalam ajaran Taoism, mereka percaya bahawa seseorang itu boleh menjadi dewa apabila dia mati mengikut jalan kehidupan yang betul semasa dia hidup. Konsep of Feng Shui ini kemungkinan menggabungkan air dan angin. Jadi kenapa perlu digabungkan, iaitu untuk mencari ataupun memikirkan suatu kaedah yang baik yang mana boleh dicapai dalam setiap kehidupan manusia. Dan Feng Shui ini telah menjadi suatu bentuk perniagaan pula. Kenapa? Kerana setiap individu dalam masyarakat Cina mungkin merasakan bahawa Feng Shui itu penting. Kenapa penting? Kerana fahaman yang telah disampaikan dari dahulu sehingga sekarang hingga sebati dalam pemikiran masing-masing bahawa Feng Shui adalah penting dalam kehidupan untuk mencari kedamaian, dan apabila ada kedamaian, di situlah akan ada kemakmuran. Kemakmuran dari segi kehidupan, kemakmuran dari segi perniagaan, kemakmuran dari segi sosial. Berdasarkan kepada ajaran Buddhisme itu sendiri, manusia ini, kalau kita lihat, mereka menyetarafkan kedudukan manusia dengan alam. Atau dengan kata lain, mereka menganggap sebagai semula jadi ataupun alam semula jadi sebagai satu teras utama yang menjadi penghubung dengan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pendapat saya yang kedua, secara keseluruhan pula melambangkan bahawa unsur alam semula jadi ataupun unsur persekitaran semula jadi ini merupakan unsur yang sangat penting kepada manusia, dan manusia itu sebagai penjaga dan pemelihara. Jadi dalam konteks kita berbicara tentang falsafah Cina ini, kita boleh masukkan juga dengan satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Saya masukkan sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang bermaksud, telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan oleh tangan-tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian akibat daripada perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi hal ini jelas kepada kita sebagai manusia, kita perlu bertindak sebagai penjaga, sebagai pemelihara alam sekitar semula jadi, supaya keharmonian dalam kehidupan seluruh masyarakat terpelihara. Keharmonian perlu dikaitkan dengan persekitaran semula jadi, kerana dengan adanya agama, secara automatik akan timbul perasaan sayang akan alam sekitar dan ingin mewujudkan keharmonian antara masyarakat tidak kira bangsa. Bagi saya memang cukup penting, kerana dengan agama lah boleh meletakkan sesuatu nilai-nilai kehidupan, suatu nilai-nilai pemikiran yang baik pada setiap individu yang hidup, supaya ianya diamalkan demi untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Ini yang diterjemahkan kalau dalam bentuk Islam ialah, contoh kita ambil ialah haji. Dari mana pelosok dunia sekalipun akan datang berkiblatkan Kaabah, Masjidil Haram, tak kira etnik, tak kira budaya, dengan satu fahaman, dengan satu syariat untuk melakukan ibadat bagi seluruh dunia. Tentu sekali agama sangat penting dalam kehidupan seharian. Agama itu sendiri bertindak sebagai panduan dan nasihat dalam kehidupan setiap manusia. Ad-dinu nasihah. Agama itu ialah nasihat. Kerana apa? Kalau kita lihat sendiri dari sudut bahasa, agama dari sudut bahasa merujuk kepada satu bentuk kepercayaan dan kepatuhan terhadap ajaran dan perintah Tuhan. Pastinya lah agama ini menjadikan kehidupan kita lebih harmoni, aman dan tenteram. Saya yakin semua agama, tak kira lah apa sahaja agama Islam dan agama-agama lain, mengajak kita untuk sentiasa melakukan kebaikan, menjauhi keburukan, dan secara tidak langsung akan menjadikan kita lebih berdisiplin. Pada pendapat saya, agama sangat penting dalam kehidupan seharian. Hal ini kerana setiap agama mengajar manusia tentang nilai-nilai moral untuk manusia membezakan perkara yang baik dan yang buruk. Jika setiap manusia mempunyai tingkah laku yang baik, maka seluruh masyarakat
berada dalam keamanan dan kesejahteraan. Kami juga sangat bertuah kerana kami dapat menemu ramai seorang mu'alaf Cina yang bernama Aisyah Fung tentang agama-agama yang diterapkan masyarakat Cina di Malaysia. Dari kecil kita amalkan Confucianism. Kita dari kecil standard 1 mesti mau hafalkan dia punya ajaran. Okay, ajaran dia macam apa? Poem. So kena hari-hari tiap-tiap pagi semua Chinese school kena baca. Tak kira lah you Malay ke Indian ke Chinese ke, dalam sekolah tu mesti mau belajar. So ajaran dia just supaya kita ikut yang baik. So kita kena first dia mesti cakap kita born keluar memang suci baik. So supaya kita jangan jadi jahat. Rosakkan kita punya suci tu. Okay, first ayat. So dia akan suruh sayang papa mak. Itu pun sangat penting. So kemudian dia akan ajar macam mana kita dilahirkan, kita mau ajar. Okay, so kalau anak kita salah, ini salah kita. Semua kepada kita. Dia ada banyak, panjang sangat saya tu boleh nak cakap. Tapi ini memang amalkan. Dia bukan agama tau, dia satu ajaran. Pergi yang baik lah. Okay. Ya, angin, air, api, tanah, kam, gold. So okay, saya dilahirkan semua Chinese. Bila you lahir, hari apa, waktu apa, hari bulan apa, dia kan ada ayam, tikus lah, anak lah, itu semua dikira. So dia tahu dia punya ini dari apa. Kalau saya, okay, saya api. Okay, so saya tahu saya api. So dia sudah kira dalam feng shui, dia macam you family, ada dia kira 4 orang, ada api, ada air, ada tanah, ada apa. So dia kurang apa. So dalam rumah tu dia akan buat feng shui yang kurang tu. Like you nak letak bunga pun, kalau betul-betulnya mau tengok pintu hadap mana. Meja makan macam mana. Penting dalam feng shui lah, kalau percaya lah. Dia ada kena mengena dengan alam semula jadi. Supaya dia bawa ke benda yang baik, jalan yang baik. Dia tak mau salah. Kalau dia Buddhis, dia ada satu Taoist, ini semua banyak vegetarian tau. So vegetarian ni dia orang sangat ketat. Tapi kan banyak kepada Buddhis. Okay, that's why Buddhis dia lain. Dia pentingkan jangan makan daging-daging. Dia pentingkan vegetarian. Dia ketat sikit. Tak boleh ni, tak boleh bunuh apa, tak boleh bunuh ni. So dia lebih kepada baik hati lah.